perpaduan sebagai bekalan kehidupan kita, untuk kita baik hidup di dunia ini yang sifatnya sementara, lebih-lebih lagi untuk kita baik hidup di hari akhirat nanti yang sifatnya kekal buat selama-lamanya, insya-Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam, para Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kalau kita tengok kepada bulan, sama ada semalam ataupun pagi ni nak datang ke masjid ni, kita tengok makin kecil dah. Maksudnya Zulqa'dah hampir berakhir. Bukan Zulnikah, Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah hampir berakhir dan akan diganti dengan Zulhijjah. Baik, kalau ikut kalender, kita tengok kepada kalender hijrah tu, kalau tak silapnya bermula 1 Zulhijjah Selasa malam Rabu. Kalau tak silap saya lah. Bermula 1 Zulhijjah ialah Selasa malam Rabu. Dan 9 Zulhijjah jatuhnya pada tahun ini pada hari Khamis. Maka raya kita pada hari Jumaat kalau ikut kalender. Tapi ia juga berdasarkan pengumuman nanti. Sebab penentuannya berdasarkan kepada hisab, yakni kira-kira, dan juga ru'yah, yakni tengok anak bulan. Baik, kenapa penting saya ingatkan awal-awal? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Pada ayat yang kedua tu berkenaan dengan 10 malam yang istimewa. Dan dibahaskan oleh para ulama, 10 malam ini ialah 10 malam permulaan pada bulan Zulhijjah. Di sana ada keistimewaan. Sehingga kalau kita meneliti perbahasan para ulama, dinyatakan bahawasanya 10 hari ataupun malam yang pertama ni, 10 ni lebih hebat daripada malam-malam yang lain. Allahu Akbar. Jadi kita kena rebut peluang ini. Maka kami di Masjid Taman Kasih, kami dah bincang dan alhamdulillah pengerusi dah setuju. Pada 9 Zulhijjah, tepatnya 30 Julai ataupun hari Khamis, kita akan adakan program penghayatan hari wukuf. Dan Haji Halil kena cari orang lain lah, sebab kami dah tempah Ustaz Zahari. Kami dah tempah Ustaz Zahari untuk bermula daripada subuh, kemudian dengan kuliah subuhnya sehinggalah membawa ke waktu duha. Habis waktu duha habis. Dan kami war-warkan kepada jemaah, digalakkan berpakaian putih, lelaki digalakkan memakai ihram. Nak supaya apa? Kita ada rasa kebersamaan dengan orang yang wukuf di padang Arafah. Dan kalau ikut kalender tadi, hari Selasa malam Rabu bermula Zulhijjah, maka saya sebut hari ini untuk hari Sabtu minggu depan. Hari Sabtu minggu depan kuliah subuh saya tu insya-Allah semua pakai yang putih. Kalau ada ihram, pakai ihram. Dan insya-Allah saya pun akan pakai ihram. Kita nak ambil rasa ataupun nak ambil rasa kita juga bersama berada di sana. Ada kan Pak Mail ada kain ihram, kalau tak ada boleh pinjam. Yang ada kain ihram tu pakai. Cuma kita tak payah niat ihram lah, tak payah niat ihram, dan seluar dalam tu pakailah yang lelaki. Sebab kita bukan nak buat umrah, cuma nak ambil rasa je. Sebab apa? Supaya ada kebersamaan, insya-Allah. Baik.
Kita sambung kitab pengajian kita pada muka surat 97 berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam mematahkan salib, membunuh khinzir yakni babi, menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya maka Nabi Isa alaihissalam akan menjadi raja, yakni penguasa yang adil dan pemimpin yang lurus, mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perkara ini berlaku ketika mana Dajjal ini telah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini yang berlaku. Ketika mana turunnya Nabi Isa alaihissalam, perkara ini semua kita jelas bahawasanya akan berlaku nanti Nabi Isa alaihissalam yang sekarang ni berada di langit yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke muka bumi ini. Turunnya Nabi Isa petanda sangat-sangat dekat dengan kiamat. Petandanya ialah sangat-sangat dekat dengan kiamat. Setelah Nabi Isa mendapat menerima watikah pelantikan ataupun peralihan kuasa daripada Imam Mahdi, memimpin tentera Imam Mahdi untuk berhadapan dengan Dajjal, maka selesai itu, maka Nabi Isa alaihissalam akan memerintah selama 40 tahun. Nabi Isa hidup selama 40 tahun selepas itu. Baik, apa yang berlaku dalam hadis ini diceritakan bahawasanya Nabi Isa alaihissalam akan menjadi pemimpin yang adil. Maksud hadis ini ialah yang pertama, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi pemimpin yang adil setelah menerima penyerahan kuasa dari Imam Mahdi, dan baginda akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, dia pernah menerima syariat, iaitu menggunakan kitab Injil. Ketika mana? Ketika dulu diutuskan kepada Bani Israel nak meluruskan apa yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Itu syariat pada zaman tersebut. Tapi bila Nabi Isa diangkat, turun kembali, Nabi Isa akan menggunakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebihnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermula daripada disyariatkan kepada Nabi kita sehinggalah kiamat, tak berubah. Tak berubah. Panduan kita Al-Quran. Itu kita nak kembali kepada bersyariat, hidup secara bersyariat. Macam mana hidup secara bersyariat? Panduan kita tidak lari daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ikut betul-betul syariat ini? Kena faham. Kena faham. Sebab dinyatakan bahawasanya semua ilmu itu dah ada dalam Quran. Tunggu lagi ni apa? Tunggu lagi kita baca, faham dan amal. My Quran time. Baca, faham dan amal. Sebab kalau ikut baca, ini kita muzakarah bersama-sama. Kalau ikut baca, memang kita dah baca Quran ni. Cuma bila kita mula untuk memahaminya, di sana kita akan jumpa dan di sana kita akan nampak, ya Allah, ilmu ni dah ada rupanya dalam ni. Berlaku masalah dalam kehidupan, dalam masyarakat sekarang. Kenapa? Kerana tidak merujuk panduan dalam Al-Quran itu. Berlaku pertelingkahan, berlaku sini masalah, situ masalah. Sebab apa? Panduan dah ada tapi tak nak ikut. Kenapa berlaku kemalangan? Istilah mudahnya, itu qada dan qadar Allah lah. Istilah mudahnya. Kenapa bila berlaku perayaan, contoh ni raya haji ni, ajak tak nak balik, tak tahulah nak balik ke tidak ni. Sebab air kami dah dapat cuti tu. Cuti peristiwa. Orang Kelantan, biasanya lah belah-belah Pantai Timur tu, raya haji baliklah. Kenapa berlaku? Sebab antara lain tidak ikut panduan. Panduan dah ada. Okey. Hak sekian-sekian lajunya. 90. Highway 110.
Kan? Highway 110. Tapi Haji Alil kalau naik highway bawa 110 ke lebih. Allahu Akbar. Itu kita lah. Cik Uzul nikah lagilah kereta besar. Panduan dah ada. Bila kita tak ikut, ini contoh. Bila kita tak ikut, berlakulah masalah. Sebab itulah bila kita kembali merujuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kita akan nampak di sana, ya Allah, ilmu ni dah ada, ilmu ni dah ada, ilmu ni dah ada. Allahu Akbar. Seronok. Dan Nabi Isa AS nanti dia akan menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan membawa satu syariat yang baru. Bukan bawa syariat baru. Tak ada kitab baru. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjamin Al-Quran ini kekal hingga kiamat. Walaupun Nabi Isa, Nabi yang turun tu, tapi dia tak membawa kitab yang baru, tidak membawa syariat yang baru, atau mengikuti syariat yang pernah dibawa oleh baginda ketika menjadi Rasul dahulu, tak. Iaitu sebelum baginda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit. Yang kedua, Nabi Isa AS juga akan mematahkan salib dan mendustakan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawa baginda itu ialah anak Tuhan yang telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Baik. Antara perkara yang akan dilakukan oleh Nabi Isa nanti ialah mematahkan salib. Mula-mula saya dengar hadis ini, saya ingat Nabi Isa ni pergi ke satu gereja, ke satu gereja, buat apa? Patahkan salib. Mula-mula permulaan. Bila diterangkan dan dihuraikan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam satu kuliahnya, dia kata apa? Maksud di sebaliknya ialah menafikan apa yang dibuat oleh orang Kristian sekarang. Sebab orang Kristian sekarang dia menyembah salib tu dengan anggapan apa? Sebab Nabi Isa disalib di tiang salib. Nabi Isa terbunuh, disalib di tiang salib. Sebab itulah mereka pegang sangat-sangat. Dan orang Kristian ni sangat berbangga dengan salib dia. Mereka akan pakai loket kan. Ada tambah salib. Dalam rumah ada salib. Banyaklah. Bukan sekadar itu, di bendera negara mereka pun ada. Nampak? Dia letakkan. Syiar lah, syiar bagi dia. Kita, syiar bagi kita, kalau bendera kita bulan, bintang. Itu syiar. Atas masjid pun kalau kubah ada juga bulan. Itu syiar kita. Baik. Jadi Nabi Isa AS istilahnya akan mematahkan salib dan mendustakan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawasanya baginda itu adalah anak Tuhan. Sebab dengan jelas, sehingga kalau kita berbahas dengan orang-orang Kristian pun mereka tak dapat jawab. Antaranya contoh paderi-paderi ini, mereka kata bahawasanya Nabi Isa anak Tuhan. Kita tanya dia, paderi inilah, awak ada anak? Tak ada. Kita paderi tak boleh nak kahwin. Jadi tak kahwin, tak ada anak. Macam mana kamu tak ada anak, kamu boleh kata Allah ada anak? Maksudnya engkau lebih mulia daripada Tuhan lah. Dia sebab apa? Sebab dia nak beribadah gitu gini, tak boleh, bila ada anak banyaklah hal kena urus itu. Jadi dia tak ada anak, bagaimana dia menyatakan bahawasanya Allah ada anak? Yang ni Nabi Isa. Di situ dah nampak dah kesalahan mereka. Allahu Akbar. Baik, yang ketiganya, Nabi Isa AS juga akan membunuh khinzir atau babi. Yakni untuk lebih menunjukkan bahawasanya binatang khinzir ini adalah haram dalam syariat Nabi Isa AS. Membunuh khinzir. Bukan pergi satu ladang bunuh, tak. Maksudnya menafikan. Sebab apa? Kerana ada sebahagian dari orang Kristian yang menganggap halal daging khinzir itu. Sehingga mereka menyatakan bahawasanya ajaran Nabi Isa AS, mereka mendakwa memakan daging khinzir ni adalah salah satu daripada ajaran Nabi Isa AS. Allahu Akbar. Teruk dakwaan itu. Lalu dinyatakan di sini bahawasanya, jadi apabila Nabi Isa AS memusnahkan khinzir, maka jelaslah kebohongan mereka itu.
Sebab kalau ikut kajian, saintis ni banyak mengkaji. Dia kaji berkenaan dengan daging khinzir ini. Allah Akbar. Yang adanya cacing, benda-benda yang tak sepatutnya lah. Tapi kita tengok, kalau orang suka tengok rancangan masakan lah, rancangan masakan yang luar negara punya kan, antara bahan utama mereka tu lah. Kata Allah Akbar. Padahal yang mengkajinya bukan orang Islam. Kadang-kadang yang mengkaji tu orang bukan Islam yang kaji berkenaan dengan daging khinzir. Dia dah tahu apa kandungan dalam tu, tapi tetap juga makan. Maka bila Nabi Isa AS nanti turun memerintah memansuhkan ataupun menghapuskan khinzir ini, maka di sana jelas kebohongan orang-orang Kristian. Yang keempat, Nabi Isa AS juga akan menghentikan sistem jizyah, kerana sudah tidak ada lagi orang kafir yang tinggal dalam negara Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa AS. Orang-orang Yahudi atau Nasrani akan mati kerana mencium nafas Nabi Isa AS, atau mereka akan dibunuh ataupun mereka akan masuk Islam. Maka jizyah dihapuskan. Yang terakhir, Nabi Isa AS juga akan menghentikan sistem zakat, kerana pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Allahu Akbar. Seronok zaman tu. Zaman di mana manusia ataupun masyarakat seorang pun tak layak terima zakat. Semua orang telah kaya dan cukup segala keperluan hidup. Semua orang akan hidup aman dan sejahtera. Seperti mana yang kita pernah bahaskan sebelum ini, bahawasanya zaman kemakmuran yang disebutkan zaman Nabi Isa AS nanti, duduk saja-saja, buang biji, kita makan buah rambutan, buah mata kucing, longan, buang biji atas batu, tumbuh. Bukan tanam tu, buang biji atas batu, tumbuh. Sekarang ni kalau orang tak pandai nak bercucuk tanam, tak hidup. Orang yang tak pandai jaga pokok pun tak hidup, mati lagi dah. Saya pernah ada kawan saya bagi 2 batang pokok, anak pokok durian musangking. Tak apalah, dia kata, terima kasih, tanam kat sekolah. Dah hampir 3-4 bulan dah, terlambatnya nak besar. Tak sabarnya, sebab kita tak tahu. Tak ada ilmu tentang tu. Saya pun ambil air baja. Rupa-rupanya dalam satu tong tu ada satu tong sampah, dibancuh air pati baja. Sepatutnya ambil satu cawan, boleh buat satu tong lagi baru boleh ni nak curah dekat pokok. Saya ambil satu jak yang pati tu, terus curah atas pokok tu. 2 hari habis. Allahu Akbar. Tak ada ilmu Orang yang ada kebun yang gelak, ada apa benda lah ustaz, ambil pati. Sebab saya tak ada ilmu tentang tu. Habis gugur. Kenapalah saya tanya, kenapa ni? Rupanya kata tu pati ustaz, ambil secawan je untuk bancuh jadi satu tong. La ilaha illallah. Memang panas lah. Ini keadaan. Nanti zaman Nabi Isa AS memerintah, seronoknya. Dan kalau boleh kita nak berada zaman tersebut. Kalau boleh kita nak berada zaman tersebut. Macam mana keadaannya? Kena menghadapi zaman Dajjal dulu. Zaman Dajjal dulu. Selesai zaman Dajjal ni, selesai zaman Ya'juj dan Ma'juj, boleh berada zaman kehebatan ini. Ustaz, mungkin kita tak sempat. Betul, kita mungkin tak sempat. Dan pastikan ilmu ini sampai kepada anak kita ataupun cucu kita, supaya mereka bersiap sedia. Bersiap sedia dengan apa? Yang pertama, benteng penghalang daripada fitnah Dajjal, Suratul Kahfi. Alhamdulillah, kita dah lama baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 ni. Maka bermula bulan depan kita akan masuk kepada ayat 1 hingga 110. Boleh ya? Sebab apa? Sebab 1 hingga 10 semua dah hafal. Maka bulan Ogos nanti kita akan masuk, kita akan mula dengan ayat 101 hingga 110. Kita buat selama setahun dan insya-Allah kita hafal juga yang tu.
Jadi kita ada bekal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir yang kita hafal. Dan bawalah dalam sembahyang. Supaya apa? Supaya mudah untuk kita ingat. Baik, seterusnya ucapan terakhir tentang Dajjal. Baik. Sebab apa dah nak berakhir bab yang kedua ini. Seperti apa yang telah kita ketahui bahawa Dajjal telah membawa sebesar-besar fitnah atau ujian yang tak pernah berlaku seumpamanya di atas muka bumi ini. Sebesar-besar fitnah ataupun ujian. Sebab itulah kalau kita rasa COVID-19 ni dah besar, ada yang besar lagi. Yang sebesar-besar fitnah ini pun Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan dah. Bagaimana ia berakhir? Bagaimana ia berakhir? Berakhirnya dengan dia dibunuh oleh Nabi Isa AS. Lepas itu hidup dengan penuh kemakmuran. Baik, sangat ramai orang yang akan tertipu dengan helahnya, apakah lagi orang yang lemah imannya. Sangat ramai. Yang tak beriman confirm ikut Dajjal. Lebih-lebih lagi orang Yahudi, mereka menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Orang yang tak beriman, tak ada kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka confirm akan ikut Dajjal, akan jadi pengikut Dajjal. Apatah lagi orang yang beriman, yang lemah imannya. Lemah iman ni macam mana? Semayangnya seminggu sekali, Jumaat sahaja. Ada lagi? Ada. Dalam keadaan pandemik macam ni pun, dalam keadaan Allahu Akbar, orang yang beriman tak tinggal langsung semayang ni. Tapi ada lagi yang IC-nya Islam. Dalam keadaan wabak seperti ini, sepatutnya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak semayang. Istilahnya bangun lambat. Kenapa tak semayang subuh? Bangun lambat. Pukul apa? Pukul 9. Semayang? Boleh lagi. Allahu Akbar. Ia akan mudah terpedaya dengan muslihat Dajjal. Kemunculannya adalah merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang besar dan merupakan salah satu di antara keyakinan yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita yakin dan percaya bahawasanya perkara ini akan berlaku. Kedatangan Dajjal ini seperti mana yang disebutkan dalam hadis sahih pasti akan berlaku. Dia tak adalah Ustaz, kan dah ada COVID-19, Dajjal ni tak jadi keluar kot. Tak, dia tetap akan berlaku. Baik. Jadi hadis-hadis yang telah disebutkan oleh para ulama ahlul hadis, terutama apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, adalah dengan jelas menunjukkan kepada kita bahawa Dajjal itu pasti akan muncul, dan kemunculannya merupakan satu ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kadang-kadang datang terfikir, kenapa dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi seperti ini? Dah tahu nanti, Allah tahu. Dah tahu nanti bahawasanya bila Dajjal datang, ramai akan terpengaruh. Jadi tak payahlah datangkan Dajjal. Inilah yang disebutkan sebagai ujian. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyediakan tempat yang sangat special bagi orang yang beriman. Orang yang benar-benar yakin dan berpegang kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang ini mati dalam keadaan beriman, Allah sediakan untuk dia syurga. Dan syurga ini sangat mahal. Untuk siapa diberikan syurga ni? Kepada orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah ujian macam mana sekalipun, dia tetap berpegang dengan akidah Islam. Dia tetap berpegang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam ni Allah bagi hadiah. Hadiahnya apa? Syurga. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian demi ujian, ujian demi ujian. Sebab memanglah ada kadang-kadang ujian tu kita tak mampu. Kita rasa macam kita tak mampu. Orang tengok satu cerita kisah dari Mekah. Dia pergi umrah, tapi masa dia pergi umrah tu dia marah pada Allah. Sebab apa? Dia kata, dia sembang dengan mutawif dia kata,
Allah ni tak adil. Dalam cerita lah. Kenapa pula? Saya dah tunggu 7-8 tahun untuk dapatkan anak. Dan alhamdulillah isteri dia mengandung. Lahirkan anak, dah selamat. Lahirkan anak, tak sampai 1 hari anak dia meninggal. Kalau kena pada kita. Sebab itulah akidah ni satu perkara yang sangat-sangat mahal. Sebab kita kena yakin apa? Semua itu adalah ujian. Ustaz cakap sembang senang lah ustaz, tak kena pada ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Kita kena ingat apa? Inna lillah. Sesungguhnya kita semua ni dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali pada Allah. Segala apa yang ada dengan kita adalah pinjaman. Mak kita Allah bagi pinjam, isteri kita Allah bagi pinjam, anak-anak kita Allah bagi pinjam. Hak sebenar, hak mutlak siapa? Allah. Bila Allah ambil balik hak dia, kita nak marah? Hak dia, kita redha. Usaha lagi. Kalau ada rezeki dapat, kalau tak ada rezeki nak buat macam mana? Itu ketetapan Allah. Allah. Sebab itulah dalam keadaan seperti ini kena ada orang yang sentiasa ingatkan. Bukan marah, engkau ni teruk betul lah, tak terima kasih langsung pada Allah. Bukan. Kita nasihat dalam keadaan supaya dia rasa terima kasih ya Allah. Dalam keadaan dah diambil anak, isteri hidup lagi. Dah diambil anak, dia hidup lagi. Allah Subhanahu Wa Taala cuma ambil anak. Allahu Akbar. Ujian tetap akan berlaku. Baik, lalu dinyatakan lagi bahawasanya, dan dengan jelas pula bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya beberapa keistimewaan dan kekuasaan, seperti menghidupkan orang yang telah mati dari bunuhannya, memberi kesuburan dan kekayaan kepada golongan yang mengikutinya dan percaya kepada ketuhanannya. Ia memiliki seumpama syurga dan neraka dan 2 buah sungainya. Manakala hujan pula akan turun mengikuti perintahnya. Maka segala ini akan berlaku menurut kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Ini keistimewaan yang kita dah dibahaskan berkenaan dengan kelebihan yang Allah bagi kepada Dajjal. Lalu dinyatakan kemudian Allah Ta'ala akan menghilangkan semua keistimewaan ini dan menjadikannya lemah daripada membunuh lelaki mukmin itu untuk kali yang kedua. Dan ia sudah tidak dapat membunuh siapa juga pun setelah kejadiannya dengan lelaki mukmin itu, yang kita dah bahas sebelum ini. Akhirnya segala sesuatu yang dimilikinya menjadi hancur dan dia pun akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu pengakhiran hayat Dajjal. Dan Allah Ta'ala akan memenangkan golongan yang beriman dan membasmi segala bentuk syirik dan kekufuran. Dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu, kita juga dapat mengetahui bahawa Dajjal mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa. Walaupun demikian, Allah Ta'ala juga telah menjadikan dalam diri Dajjal itu bukti yang jelas yang dapat menunjukkan kebohongan pengakuannya itu. Dajjal dia mengaku Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan, tapi pada diri Dajjal sendiri Allah dah tunjukkan sifat-sifat ataupun bukti yang jelas bahawa dia ni bukan Tuhan. Apa dia? Iaitulah dengan jelas sekali di mukanya. Dengan dibutakan matanya yang kanan, maka ia kelihatan kecut seperti buah anggur yang kering. Begitu pula matanya yang kiri yang menonjol ke depan. Jadi bagaimana ia mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa, sedangkan ia lemah dari memperbaiki kecederaan yang jelas yang ada pada dirinya sendiri. Dan dia juga tidak dapat memadamkan tulisan yang terpampang di atas dahinya yang menunjukkan kekafirannya. Jadi macam mana dia boleh mengaku Tuhan dan orang boleh ikut, sedangkan pada diri dia jelas kecacatan. Macam orang suka pergi jumpa bomoh tarik duit lah. Sono. Orang kata, kawan dia kata ni bomoh ni pandai lah. Pandai betul dia tarik duit. Aku pernah pergi dapat banyak juga. Kita pun pergilah. Bayarlah apa ni? Bukan cekerah, pengeras. Bayar pengeras gitu gini. Pergi tengok rumah bomoh tu, Allahu Akbar. Tak padan. Dahlah rumah buruk. Nak roboh dah belakang tu.
Sandar dengan kayu lain. Oh, kita percaya. Dia guna jin gini. Allahu akbar. Bayar pengerasnya 500, tarik dapat apa? Dapat 200. Rugi pula 300. Tapi bulan depan pergi lagi. Allahu akbar. Sepatutnya kalau dia kata dia bomoh tarik duit, rumah dia banglo lah. Baru betul. Hari-hari tarik duit, kerja tarik duit je. Allah akbar. Tapi yalah, orang kita ni mudah sangat. Ada yang jenis percaya apa? Serai wangi. Serai wangi tu kalau betul cari jumpa apa? Batu permata. Delima lah zamrudnya. Ada pernah dapat? Saya tanam juga serai wangi, tak jumpa pula permata tu. Ustaz tak baca ayat. Allah, tapi ada orang kita percaya. Kadang-kadang pengeras yang dibayar tu lebih banyak daripada apa yang dia dapat. Tapi buat juga. Seronok Ustaz. Ambil lah seronok. Oleh kerana itulah, saya nak mengerti kat sini. Oleh kerana itulah orang yang tertipu dengan Dajjal hanyalah orang-orang yang lemah pendiriannya, yakni dasar akidahnya, bodoh pada akalnya. Dijelaskan oleh kitab kita. Bodoh pada akalnya, mempunyai kepentingan untuk merebut kesenangan dunia yang fana ini, dan juga mereka yang tidak sabar menahan penderitaan dan tekanan yang akan dikenakan ke atasnya. Baik. Orang yang ikut Dajjal ni antara lain disebutkan di sini ialah bodoh pada akalnya. Bodoh tu sebab apa? Dah tahu tapi tak nak menjauhi Dajjal. Dah tahu tapi tak nak tinggalkan. Antara perkara mudah untuk kita tengok sama-sama. Ni saya minta maaf awal-awal kalau ada yang terasa, tapi terpaksa kena sebut. Contoh. Rokok. Itu saya kata minta maaf awal-awal. Contoh rokok. Kalau rokok ni tak kira lah apa jenamanya. Dah sah-sah kat situ, terpampang, ditulis apa? Rokok ini membahayakan kesihatan. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia, merokok membahayakan kesihatan. Kemudian letak gambar pula. Gambar yang sini, Allahu Akbar. Gambar anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat, gambar gigi, gambar kaki, Allahu Akbar. Teruk sangat gambar tu. Tapi orang isap rokok beli juga. Bukan ditulis kat situ pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia, merokok meningkatkan umur, merokok dapat menjana ekonomi. Tak ada. Merokok membahayakan kesihatan. Sehingga dibuat satu video tentang rokok ni di Indonesia. Pekerja kilang rokok tanya kepada tokek kilang rokok, kenapa tuan tak isap rokok? Kenapa keluarga tuan tak isap rokok? Sedangkan tuan memiliki kilang rokok. Dia kata kepada pekerja-pekerja dia, kan dah jelas kat kotak tu, merokok membahayakan kesihatan, merokok menyebabkan penyakit kanser. Aku tak nak aku kena kanser. Aku tak nak ahli keluarga aku kena kanser. Habis tu buat juga untuk orang-orang yang istilahnya bodoh, yang tak tahu. Saya minta maaf. Sini orang semua tak isap rokok, isap vape je. Vape pun tak isap. Tapi itulah keadaannya. Sebab tak tanyalah mana-mana doktor. Walaupun doktor tu sendiri isap rokok, ada doktor yang isap rokok, ada. Walaupun doktor tu sendiri isap rokok, tapi bila tanya berkenaan dengan rokok, dia akan kata rokok ini sangat-sangat berbahaya. Tapi dia isap juga. Ini keadaannya. Begitu juga nanti. Orang yang akan ikut Dajjal ni antaranya ialah orang yang bodoh, istilah dalam kitab kata, dan juga mempunyai kepentingan. Kepentingan sebab apa? Kenapa dia buka kilang rokok tu? Sebab ada kepentingan nak dapatkan keuntungan dunia dan sebagainya. Baik. Lalu dinyatakan di sini, Dajjal sendiri sebenarnya menyedari kelemahannya ini, dan ia tahu bahawa dia itu adalah seorang pembohong. Oleh kerana itu, dia tidak mahu tinggal lama di satu tempat. Ia khawatir ada orang yang berfikir merenung kelemahannya itu, lalu orang itu tidak mahu lagi percaya dengan ketuhanannya. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan
Tanda utama Dajjal itu ialah buta matanya yang kanan dan tertulis di dahinya tanda kekafirannya. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal ini. Disebutkan di sini bahawasanya orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi. Sebab sekali lagi saya ulang bahawasanya ada golongan yang menolak hadis. Mereka hanya ambil Quran. Contoh dulu dah meninggal dah. Apa ni? Kasim Ahmad Kasim Ahmad, golongan anti hadis. Oh, terkenal lah dulu. Kasim Ahmad. Moga-moga akhir hayat dia bertaubatlah. Anak dia yang mana? Tu yang sekarang ada tu. Siti Kasim. Tu anak dia. Allahu Akbar. Orang macam ni kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah. Sebab dia ramai followers. Ramai followers dia. Kita kalah. Moga-moga kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah, dia U-turn kembali kepada agama Islam yang sebenar, maka pengikut-pengikut dia juga kembali, insya-Allah. Itu yang kita mohon. Golongan anti hadis, dia tolak hadis. Dia hanya berpegang pada Quran. Baik, kalau hanya berpegang pada Quran, dalam Quran Allah tak cerita tentang Dajjal. Ciri-ciri ni pun Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut dalam Quran. Jadi macam mana orang yang menolak hadis dia nak tahu berkenaan dengan perkara ini? Sebab itulah dalam kitab kita ini ditegaskan bahawasanya maka orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal ini. Dan hal ini lebih jelas lagi akan diungkapkan oleh laki-laki mukmin yang telah dibunuh Dajjal, kemudian dihidupkannya semula dengan ucapannya, sebenarnya aku hanya bertambah yakin dengan bahawasanya engkau adalah pembohong besar. Baik. Jadi fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah yang berlaku di atas muka bumi ini sejak Allah Ta'ala menciptakan Adam AS sampai ke hari kiamat nanti. Baik. Sebelum datangnya Dajjal ni, selepas Covid ni, ada lagi ke ujian lain? Wallahu alam. Mungkin ada. Mungkin ada. Lebih teruk daripada Covid ke? Wallahu alam. Tapi ujian akan sentiasa berlaku. Oleh kerana itu, semua nabi-nabi telah mengingatkan umat mereka dari fitnah Dajjal ini dan juga telah mengajarkan kepada mereka jalan keluar atau jalan selamat dari godaannya. Semua nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan surah Al-Kahfinya, dengan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Baginda selalu mengingatkan kita dari bahaya fitnah Dajjal ini. Bahkan baginda menyuruh kita berlindung dengan Allah Taala dari godaan Dajjal, sama dengan menyuruh kita berlindung dari siksa api neraka dan azab kubur. Ini jelas kita dapati dalam doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang sunat dibaca pada tiap-tiap kali membaca tahiyat akhir dalam sembahyang yang kita amalkan. Macam mana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kita ulang baca. Walaupun orang kata Dajjal tak keluar lagi, betul. Tapi Nabi, zaman Nabi tu Nabi dah baca lah. Walaupun zaman tu tak keluar lagi. Lalu kita baca sama-sama. Baik, para ulama salaf dan khalaf turun-temurun sentiasa mengingatkan anak-anak mereka dari godaan Dajjal ini. Bahkan Imam Abdul Rahman Al-Muharibi ada berkata, adalah menjadi satu kewajipan. Imam Abdul Rahman Al-Muharibi sebut adalah menjadi satu kewajipan mengingatkan anak-anak di tingkatan prasekolah lagi tentang fitnah Dajjal ini. Seawal anak kita boleh dengar dan boleh menerima, kita ceritakan.
Walaupun mungkin dia tak amalkan lagi, cuma kena cerita kepada mereka, anak kita ke cucu kita, cerita tentang Dajjal. Walaupun kalau kita sebut Dajjal tu dia pening kepala, apa benda Dajjal? Jemput-jemput kelapa sawit tu bukan. Dajjal ni makhluk. Tapi kita kena cerita pada dia. Apa dia? Atuk ni. Apa benda? Tapi ini pesan Imam Abdul Rahman Al-Muharibi. Ini kesemuanya merupakan usaha-usaha yang dibuat untuk memastikan supaya kita tidak menjadi mangsa fitnah Dajjal ini. Usaha seperti ini hendaklah diteruskan, dan kesedaran umat tentang bahaya Dajjal ini hendaklah sentiasa ditingkatkan. Apakah lagi di zaman kita, di zaman yang sedang kita alami sekarang, zaman yang penuh dengan berbagai-bagai ujian yang kuat, di mana orang telah banyak melupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ramai orang yang tertipu dengan kemilau budaya barat dan kehidupan yang bercirikan materialistik atau kebendaan. Maka saat dan ketika ini lebih-lebih lagi kita kena ingatkan tentang fitnah Dajjal. Saya sebutkan sebelum ini bahawasanya tolong selitkan dalam khutbah Jumaat. Tak panjang pun tak apa, masukkan doa pun jadi. Ingatkan, sentiasa ingatkan masyarakat berkenaan dengan fitnah Dajjal. Tak perlu ambil masa sampai 1 jam. Dalam 3-4 minit ataupun 5 minit sahaja ulang cerita berkenaan dengan Dajjal ni, supaya kita sentiasa bersiap sedia. Semoga Allah Ta'ala dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya sentiasa memelihara dan melindungi kita dari segala ujian dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkuatkan iman dan keyakinan kita dan anak cucu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka tamatlah bab yang kedua daripada kitab kita. Kita akan sambung pada perbincangan minggu hadapan tentang bab ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya hari kiamat. Banyaklah perkaranya. Kalau di sini diliskan 10 perkara, bermula dengan keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang panjang perbahasannya. Begitu juga dengan matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Ini juga sangat-sangat penting untuk kita bahaskan. Sebab apa? Sebab bagi saya lah, sebelum saya baca kitab ini dengan kitab rujukan tafsir Ibn Katsir tu, kitab Kiamat Hampir Tiba Ibn Katsir tu, saya ingat macam lain, tapi rupa-rupanya macam lain keadaan berkenaan dengan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dan perkara inilah kita akan bahas satu demi satu sehinggalah berlakunya peristiwa kiamat yang besar, insya-Allah. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Ingat sekali lagi minggu depan kain ihram ya. Kain ihram.